Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar. Selamat kembali ke channel Cikgu. Pada yang baru join, boleh subscribe, like, share. Okay, hari ini Cikgu nak ajar tajuk 6, iaitu PSV tingkatan 1, ruang. Dan hari ini Cikgu nak tunjukkan cara melukis menggunakan perspektif satu titik lenyap. Okay, nota untuk tajuk ruang ada dalam video sebelum ni. Kamu boleh cek dalam video cikgu. Sebagaimana yang kamu tahu, perspektif itu adalah melukis jarak. Okay, bayangkan ni kertas kamu, sekeping, nipis. Okay, bagaimana kamu nak menunjukkan ada ruang dalam lukisan kamu, ada jarak pada lukisan kamu. Kamu perlu memasukkan unsur-unsur ruang melalui teknik perspektif, iaitu satu titik lenyap. Okey, kita teruskan kepada lukisan kita hari ini. Ini kertas lukisan kosong kamu. Okey, mula-mula sekali apa yang kamu kena buat, kamu perlu garis tengah ni. Ini garisan horizontal ataupun garisan bumi. Garisan bumi ni contohnya macam ni tau. Kalau awak pergi tepi pantai, awak ada nampak kan garisan yang paling hujung sekali tu kat tepi pantai, itu adalah garisan bumi. Ia juga dikenali sebagai garisan ufuk ataupun garisan horizontal. Jadi awak garis dulu. Okey, lupa cikgu nak cakap tadi, kita akan melukis pemandangan sawah padi. Sebab pemandangan sawah padi cikgu rasa yang paling senang untuk kamu tengok contoh menggunakan perspektif satu titik lenyap lah. Okey, ini garisan ufuk, garisan horizontal ataupun garisan bumi. Cikgu panggil garisan bumi lah. Okey, gariskan satu garisan bumi. Ini menunjukkan memisahkan antara langit dan bumi. Okey, dan lukisan kamu ni basic dia, kamu kena buat 3 bahagian. Okey, nak cikgu terangkan kenapa ada 3 bahagian. Okey, 3 bahagian ni cikgu akan buat garisan putus-putus. Okey, apa maksud garisan putus-putus ni? Garisan putus-putus ini bermaksud pembahagian kertas kamu. Okey. Okey, ini bahagian A, bahagian B, bahagian C. Untuk memudahkan kamu, bahagian A ni biasanya objek yang paling jauh kamu kena lukis kat sini. Kamu tahu kan perspektif ni untuk menunjukkan jarak. Jarak jauh, dekat dan paling dekat. Paling dekat mestilah berada di C. Jadi, untuk A, objek yang paling jauh, B, objek yang tengah-tengah, dan C ni, ruang C ni objek yang paling dekat. Contohnya kalau kamu lukis sawah padi, maksudnya objek yang paling jauh adalah bukit. Jadi bukit mestilah berada pada kawasan ini. Okey, depan sini, depan tengah-tengah ni hutan ataupun pokok-pokok dan sawah padi berada kat depan sini lah. Yang depan sekali ni objek yang paling dekat pada kamu. Dan kamu kena tahu bila melibatkan jarak ni, yang paling jauh objeknya mestilah kecil. Dan semakin dekat, semakin besar objek dia yang kamu nak lukis tu. Dan warna pun sama. Objek yang paling jauh, warna dia agak kabur-kabur. Okey, warna yang dekat, dia semakin jelas. Okey, jelas pelajar? Okey, jadi mana titik yang perlu kamu letak? Kamu boleh letak di mana-mana titik sahaja, tapi mestilah berada di garisan bumi. Okey, kamu boleh letak titik kat sini, kat sini, kat sini, tapi satu titik saja. Okey, cikgu akan letak titik kat sini. Okey, titik lenyap kat sini, kat tengah-tengah, bagi senang kamu. Okey, garisan ni, garisan pembahagian ni kamu perlu padam selepas kamu lukis. Sebab ini sebagai petunjuk sahaja, pembahagian, supaya kamu tahu belakang, tengah dan depan. Okey, ini titik dia. Okey, cikgu akan lukis pemandangan sawah padi. Sekarang ni kamu dah nampak kan hasil dia, sawah padi tersebut. Ni kira petak-petak sawah padi lah. Okey, dengan menggunakan satu titik lenyap ni, kamu akan secara automatik ni kamu akan nampak jarak sawah padi ni semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh kan. Okay, ini yang paling dekat. Okey, dan semakin jauh, semakin jauh. Okey, kata contohkanlah depan ni kita ada
tali air, awak padam saja. Contohnya kalau ada pokok kat tengah-tengah ni, okey, macam cikgu cakap tadi, pokok kat belakang sana tu mestilah jauh. Bila jauh, objek dia semakin kecil lah. Bila pokok tu ke depan, jadi pokok tu semakin besar. Jadi macam mana kamu nak tunjukkan jarak tersebut? Sama juga guna titik ini. Okey, kamu garis sebelah sini lah, kita buat sebelah sini. Contohnya ada pokok kat sawah padi ni kan. Kamu garis. Okey. Kita ikutlah mana-mana garisan bawah ni. Okey, katalah pokok ikut garisan ni. Jadi kamu lukis je lah. Okey, ini contoh saja supaya awak nampakkan pokok tu semakin dekat, semakin besar, semakin jauh, semakin kecil. Jadi itulah tujuan dia garisan-garisan ni. Dan inilah cara bila awak nak melukis menggunakan satu titik lenyap. Okey, sekarang ni kita padam garisan-garisan kita tak perlu. Nanti awak akan nampak lah. Okey, jadi inilah lukisan kita bila dah siap sebelum kita warna. Okey, pembahagian tadi, itulah yang cikgu nak cakap tadi. Apakah tujuan pembahagian tadi? Okey, bila kamu dah buat garisan putih-putih tadi, kamu dah tahu dah, okey, ini kawasan belakang dia jauh. Okey, warna apa yang perlu kamu guna. Okey, yang ni B ni tengah. Okey, tengah ni macam mana warna dia sebab dia semakin dekat kan. Okey, yang C ni yang depan kamu. So, warna dia macam mana kamu perlu warna. Ini contoh saja. Ini contoh melukis. Bila kamu lepas melukis nanti kamu boleh warnakan. Jadi pelajar, cikgu rasa itu saja pelajaran kita hari ini mengenai perspektif satu titik lenyap, iaitu melukis menggunakan satu titik tengah. Okey. Jadi itu saja. Cikgu harap kamu faham. Kalau kamu tak faham, kamu boleh rujuk mana-mana guru kamu di sekolah ataupun kamu boleh rujuk internet dan boleh baca buku juga. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.